Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Dr. Fairuz dan sahabat semua. Saya S63512 Aisyah Adrenalin Putri binti Adnan akan membentangkan program Syitra bagi subjek MPU 3312. Saya memilih untuk menghadiri program yang mempunyai elemen kerohanian, keusahawanan dan juga elemen komunikasi. Ceramah Maulidur Rasul atau CSMR pada 28 hari bulan 10 pada 8.45 malam adalah merupakan program elemen kerohanian yang saya hadiri. Berikut saya paparkan bukti kehadiran saya semasa program. Hasil selepas 2 jam lebih saya menghadiri program ini, banyak yang saya perolehi. Antaranya, saya dapat memperolehi cara-cara kita sebagai umat Rasulullah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang baginda. Daripada itu, saya juga dapat mempelajari apakah amalan-amalan yang sepatutnya kita laksanakan untuk menyambut hari kelahiran Nabi. Dan yang paling bermakna yang saya perolehi daripada program ini adalah bagaimana cara kita untuk menyayangi baginda, iaitu dengan menyambung dakwah Nabi. Salah satunya cara kita untuk menyayangi Nabi Muhammad SAW. Untuk program kedua bagi elemen ini, saya menghadiri kuliah Maghrib Perdana yang diadakan di YouTube Pusat Islam Sultan Mahmud, iaitu PISM TV. Program ini menjemput penceramah tersohor iaitu Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuknya Isteri Permata yang Dilupakan. Berikut adalah bukti kehadiran saya untuk program ini. Hasil pembelajaran yang saya perolehi sepanjang mendengar ceramah ini adalah saya mempelajari bagaimana cara kita untuk menghargai pengorbanan dan jasa isteri dan juga seorang insan yang bergelar ibu. Selain itu juga, program ini banyak meningkatkan kesedaran mahasiswa dan penonton untuk terus menghargai dan menyayangi insan yang bergelar isteri. Menjadi seorang isteri dan ibu adalah merupakan satu-satunya pekerjaan yang tidak akan wujud penghujungnya. Dan pekerjaan ini satu-satunya pekerjaan yang tidak ada waktu cuti berehat mahupun jumlah gajinya. Elemen yang kedua adalah keusahawanan. Program ini berlangsung pada 26 hari bulan 11 jam 8 malam adalah program yang pertama saya hadiri bagi elemen keusahawanan. Ini adalah merupakan tangkap layar dan sijil kehadiran saya menghadiri program ini. Program Creating Impactful LinkedIn adalah merupakan satu program yang sangat berguna bagi saya dan juga mahasiswa UMT yang lain kerana program ini memberikan pendedahan tentang kepentingan dan relevannya platform LinkedIn ini. Melalui program ini, saya dapat mencipta akaun LinkedIn saya sendiri dan dapat bersosial bersama kenalan. Jika menghadiri program ini, banyak tips dari pegawai psikologi Encik Syarid untuk cipta akaun yang terbaik dan kelihatan hebat di mata majikan. Antaranya ialah dengan memilih gambar profil yang bersesuaian, formal dan juga hebat. Selain itu, dengan meletakkan headline yang betul dan keyword yang tepat. Mahasiswa juga perlu menyelahkan diri di laman akaun LinkedIn supaya dapat menonjolkan diri. Pitch for Career yang diadakan secara atas talian pada 18 November 8 malam ini adalah merupakan program bagi elemen keusahawanan. Program ini merupakan pertandingan dan pentas untuk menyerlah dan mengasah bakat para peserta yang dihadiri oleh mahasiswa UMT sendiri. Ini adalah bukti kehadiran saya menghadiri hari kemuncak program ini berlangsung. Daripada program ini, saya dapat mempelajari cara untuk menyediakan video resume yang terbaik dan menepati standard majikan. Selain itu, sepanjang menghadiri program ini, saya banyak mengambil contoh dan semangat para peserta finalis dalam tampil berkeyakinan di halayak ramai. Ini menjadikan contoh terbaik buat saya dan mahasiswa lain yang menonton program ini untuk turut serta berkeyakinan dan berani seperti mereka. Daripada program ini juga, saya dapat mempelajari cara bagaimana untuk menjadi seorang pelajar yang menyerlah agar majikan berkeyakinan untuk memilih video resume kita. Bagi elemen yang terakhir iaitu elemen komunikasi, My Future Job telah dijalankan selama 2 hari iaitu 8 dan 11 hari bulan 11. Program ini dihadiri oleh pelbagai jenis lapisan. Ini adalah tangkap layar ketika berlangsungnya dan ini bukti sijil kehadiran saya turut sertakan. Program ini mendedahkan saya tentang kegunaan dan tujuan platform ini diwujudkan.
My Future Job adalah satu portal yang disediakan untuk membantu pencari kerja dan melancarkan padanan kemahiran dan pekerjaan yang bersesuaian. Selain itu, saya juga mengetahui bahawa kepentingan Perkeso bagi pekerja-pekerja yang berdaftar. Kaunselor Pekerja Perkeso menyediakan sokongan individu untuk pencari kerja terutamanya bagi golongan yang mudah terjejas. Program yang terakhir ialah merupakan program Tips Menjawab Temuduga yang dijalankan pada 5 November di aplikasi Webex. Program ini telah menjemput seorang pegawai anggota bomba yang mempunyai pengalaman dalam mengendalikan sesi temuduga. Ini adalah bukti kehadiran saya semasa program ini berlangsung. Program ini mengajar saya untuk mengetahui apa yang boleh dan dilarang semasa menghadiri temuduga. Selain itu juga, saya dapat mempelajari cara-cara pemakaian dan gaya yang tepat dan betul untuk temuduga. Dari penggayaan hujung rambut, kemudian dari segi pemilihan jenis baju, seluar, kain dan sehinggalah ke kasut, semuanya diajar. Penampilan adalah perkara yang asas dan perkara yang pertama dinilai oleh penemuduga. Selain itu, saya juga dapat mempelajari masalah yang sering berlaku ketika menghadiri temuduga dan mempelajari apa jalan solusinya. Bukan itu saja, postur kedudukan badan juga turut dipelajari. Itu saja 6 program untuk 3 elemen yang saya hadiri. Kemudian beralih pula bagi bahagian tugasan baja konservasi. Tugas ini memerlukan saya untuk menggunakan bahan-bahan terpakai untuk menghasilkan baja yang berkesan. Ini adalah merupakan penyediaan baja yang saya sediakan sendiri. Bermula dengan mengumpul sayur kangkung dan sayur lebihan di dapur, kemudian saya gaulkan dengan gula dan peram sehingga seminggu. Kemudian langkah tersebut saya tambahkan dengan air beras dan diperam simpan sekali lagi. Hasilnya di bawah ini adalah merupakan hasil terakhir baja yang saya gunakan untuk pokok saya. Dalam tugasan ini, saya memilih untuk gunakan 2 anak pokok yang mempunyai ciri fizikal yang sama, iaitu ketinggian dan jumlah daun yang sama. Pada minggu pertama, kedua-dua pokok masih sama dan bermula pada minggu kedua, pokok B iaitu anak pokok yang dirawat dengan baja tumbuh lebih tinggi berbanding pokok A yang hanya dikawal menggunakan air. Setiap seminggu, saya akan mencatat rekod ketinggian dan juga jumlah daun bagi setiap anak pokok pada setiap minggu. Pada minggu ketiga, anak pokok A masih hanya disiram menggunakan air dan anak pokok B diberikan baja. Dan pada minggu ketiga ini juga, ketinggian pokok B meningkat pada 13.4 cm berbanding pokok A iaitu 11.5 cm. Perbezaan ini terus dicatat dan direkod sehingga minggu keempat dan kelima. Anak pokok B yang dirawat dengan baja ini kelihatan tumbuh lebih tinggi dan laju berbanding anak pokok A. Pada minggu yang terakhir iaitu minggu ke-6, anak pokok A mencatat ketinggian pada 13.2 cm dengan 12 helai daun, manakala anak pokok B mencapai ketinggian 20 cm dan 25 helai daun. Secara kesimpulan dari pemerhatian saya, pokok yang dirawat menggunakan baja dapat membesar dengan lebih banyak dan cepat. Ianya membantu tumbesaran pokok. Melalui aktiviti ini, saya dapat memperolehi dengan memanfaatkan sisa sayur di dapur dengan menghasilkan baja yang cukup berkesan. Ianya menjimatkan wang apabila dapat menghasilkan satu baja organik yang hanya diperbuat daripada hasil barangan di dalam rumah sahaja. Daripada sisa yang hendak dibuang, saya dapat gunakan semula untuk diberikan manfaat pada tumbesaran pokok. Saya kira itu sahaja untuk bahagian saya. Terima kasih atas perhatian yang anda pinjamkan pada saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.